الله الله يا الله 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 يا الله الله. Tak ada slide. Okey, kita sambung teruslah. Muka surat 85. Betul? Kitab baru 69. Kitab baru 69, kitab lama 85. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4, baris daripada nombor 4 tu 2, 4, 6. Nombor 4, daripada nombor 4 tu baris 6. Jumpa tak? Haji Nani jumpa? Jumpa Ustaz. Nombor 4. Kitab lama 85. Ada Ustaz, ada. Menunjuk akan dia. Jumpa. Menunjuk akan dia. Menunjuk akan dia yang menolong kepada berbuat ibadat. Dan menguatkan hati. Ni dia kata ni faedah ni daripada faedah berkahwin ni. Daripada ada isteri ni. Dia kata dia akan menunjuk, dia ada lagi faedah. Tengok dekat online dekat online, tengok dekat nota kat online. Saya nak buat nota ni. Menunjuk pada ibadah. Dan menguatkan hati pada ibadah. Menguatkan hati pada ibadah. Kerana tabiat manusia itu segan ia berbuat ibadat, kerana ibadat itu menyalahi akan yang disukai hawa nafsu. Kenapa? Sebab ibadat ni menyalahi hawa nafsu. Hawa nafsu tak suka kita ni buat ibadat. Tak suka. Dia rasa segan. Hawa nafsu ni rupanya dia segan untuk buat ibadat. Tapi kalau buat benda yang sia-sia, dia tak segan. Dia malu nak buat ibadat. Jadi bila orang tu berkahwin, dia ada pasangan, maka dia bercampur dengan pasangan, bermain-main gurau-gurau. Rupanya dengan bermain gurau itu, dia akan menghasilkan satu kekuatan pada jiwa dia untuk taat. Jadi kalau bangun malam, bangun sama-sama. Kalau pergi masjid, pergi sama-sama. Ada kawan lah, orang kata ada kawan. Dan pada kawan itulah dikatakan menguatkan hati. Dan pada kawan itulah dikatakan berjemaah. Ramai orang kadang-kadang tak pergi belajar kan. Tak pergi belajar kat masjid. Kenapa tak pergi? Sekarang tak ada geng dia kata. Perkataan tu lah. Tak ada kawan nak pergi. Tak ada kawan. Tapi kalau ada kawan, dia lebih kuat. Di sini kawan yang dikatakan tu itulah pasangan-pasangan. Lepas tu kalau kalau nak belajar agama, cari pasangan yang kuat belajar agama. Kalau tidak nanti hilang. Ramai ada juga anak-anak murid kita ni, bujang dia rajin datang. Ikut, jauh-jauh pun dia ikut. Bila kahwin dia hilang. Terus hilang, tak ada dah. Umurnya dah kahwin. Dia dah kahwin. Dah kahwin, mungkin pasangan tu tak sekuat dia. Jadi dia nak tarik pasangan ni pun agak payah. Lama dia tinggalkan kelas-kelas. Lalu begitulah. Maka jika digagahi akan dia selama-lamanya, dipaksa. Tu maksud dia dipaksa tu gagahi. Dia selama-lamanya dengan berbuat ibadat, dengan tiada diberi akan kesukaannya.
Paksa dia buat ibadat tapi tak beri benda-benda kesukaan dia. Kesukaan dia apa? Kesukaan dia bercampur gaul dengan pasangan. Bercampur gaul dengan pasangan, tidak diberi kesukaan dia. Maknanya mesti ada sesuatu yang menyukakan lah, keluarga ke, apa ke. Orang ibadat ni dia mesti ada benda yang menyukakan kehidupan dia. Kalau kita ada masalah kan, kebanyakannya cerita begitulah. Tak baca Quran tu malas. Otak berserabut dah. Otak berserabut, berfikir begitu, berfikir macam ni. Tak baca Quran tak demut kan. Kenapa? Dia tak gembira. Hidup dia tak gembira. Lepas tu kalau orang murung ni, dia selalunya dia tak boleh ibadat. Orang murung tak boleh ibadat. Kenapa? Hati dia tidak gembira. Ulama' ni kata, dia kata kalau hati kita gembira, maka boleh menunjuk pada ibadat. Dan salah satu cara gembira itu bila engkau memiliki pasangan yang boleh engkau bersuka-suka, bermain-main, bergurau-gurau. Dia kata gitu. Okey. Jika dipaksa akan dia, digagahi akan dia selama-lamanya dengan berbuat ibadat, dengan tiada diberi akan kesukaan itu, nescaya enggan ia daripada berbuat ibadat. Enggan ia berbuat ibadat. Dulu guru kata macam kuda. Kuda jangan bagi dia makan. Biar dia. Jangan berus badan dia. Kuda dia nak jaga dia. Tanya orang jaga kuda. Nak kena mandi, nak kena bulu dia nak kena jaga. Jadi dia akan khidmat untuk kita lah. Nak buat jalan, nak buat barang, nak buat apa dia suruh. Tapi kalau biarkan dia, memang dia ni ada, kuda ni dia ada sensitivity tau. Kalau tanya budak-budak jaga kuda kan, dia ada telinga tu, kalau kita pegang dia, kalau dia seronok, telinga dia akan, adalah signal dia. Telinga dia boleh pusing tau kuda ni. Tahu tak? Telinga dia boleh pusing. Telinga dia boleh pusing. Saya tanya budak jaga kuda tu lah. Yang gambar saya ambil dari kuda tu. Dulu saya tanya budak tu. Dia kata kalau kita pegang kuda ni, di telinga dia ada bagi signal. Mana dia suka. Tapi kalau telinga dia ada satu keadaan tu, jangan dekat. Jangan pergi dekat belakang dia. Kuda ni pantang dia pergi belakang dia. Dia tendang boleh meninggal tau. Jangan main kuda. Tendang tu, kalau kena dada boleh mati. Boleh mati. Tu kalau dekat PD tu, dulu kan ada bawa naik kuda RM10, RM5. Budaknya jaga kuda tu, kalau orang datang belakang, dia orang jaga duduk belakang. Kalau dia letak kuda ni dekat tiang tau, dekat tiang. Sebenarnya orang jangan pergi belakang. Dia ada reaksi tu. Lepas tu, diri manusia ni, nafsu ni, dia panggil nafsu kuda. Kuasa manusia ni, kuasa dia nak gerak, kuasa dia macam bot lah. Bot panggil apa wah? Bot. Kuasa apa? Itu panggil kuasa anjing ni. Kuasa kucing. Walaupun ada binatang ni kuat dia kuda. Badak. Tapi dia tak panggil badak. Dia panggil kuasa kuda. Imam Ghazali pun dia kata nafsu ni macam kuda. Mula-mula kurangkan makan dia, bagi dia lemah. Lepas tu bagi dia kerja. Lepas tu lama dia taat kita. Tu kuda je tu. Jadi pada ibadat ni juga, hati ni mesti ada rasa benda yang kita suka lah kat luar ibadat. Pasangan ke, anak-anak ke, cucu ke, kita mesti rasa gembira kehidupan. Barulah dia katakan tidak segan dia berbuat ibadat. Tidak segan dia berbuat ibadat. Tapi kalau hati berduka, hati sunyi, hati sedih, agak payah lah. Agak payah. Kecuali kita ni para wali tu lain. Kalau kita orang awam ni, kita masih lagi memerlukan kegemaran hati ni lah. Kalau sesekali makan sedap, sesekali keluar pergi musafir, nak beri kesukaan pada hati supaya dia lebih tenang pada ibadat. Keluar dengan pasangan, jangan bagi anak ikut. Tak boleh ikut. Cucu tak boleh kacau. Cucu ikut kan, sibuk dengan cucu. Malam-malam pun cucu masuk ke hotel tu. Nak tidur dengan Tok Pa, sudah. Tok Pa baru nak honeymoon ni. Tak fikir nak tidur dengan Tok Pa juga. Tak kira mengamuk kat hotel, dia jerit. Kalau orang hotel telefon, cik kenapa cik kat atas bising? Kacau cucu aku ni. Pergi lah tidur dengan abang, tak nak tidur dengan Tok Pa. 3 hari Tok Pa tak jadi honeymoon. Itu kesukaan tu. Gembira dengan keluarga, bawa cucu ke, gembira lah. Dia hati kita gembira.
Tu orang kata apa, kalau dulu kalau budak-budak bujang-bujang dia gembira je nampak, orang kata happy go lucky kan, happy. Dengan happy ni, dia selalunya orang happy ni, dia punya, orang putih katalah, dia akan pergi pada luck ni maknanya apa? Nasib baik. Kan kita kata kan, kalau kita nak pergi mana-mana kan, wish me luck. Wish me luck maknanya doakan saya baik, lucky. Wish me luck. Lepas tu orang putih kata happy, dia akan go lucky. Dulu kalau kita baca Reader's Digest, tahu majalah tak? Tahu? Kau baca bawa Reader's Digest, majalah orang putih. Bukan majalah, dia buku kecil, bulanan ke? Reader's Digest. Reader's Digest nama dia. Dia ada satu kolom tu. Masih ada Ustaz. Masih ada Reader's Digest? Tapi ada dua versi, Asian version. Asian Digest sebenarnya. Oh, masih lagi ada baca. Saya pun dulu abang saya, Haji Hassan dulu, dia langgan. Dia langgan National Geographic, dia langgan Digest. Haji Hassan ni, dia ada ke? Tak ada kata. Dia beberapa hari ni dengarnya tak berapa sihat. Dia tak ada kot. Dia dulu langgan. Dia langgan. Saya kalau pergi rumah dia, saya tutupang lah baca. Dia langgan. Dia ni suka baca buku-buku bahasa Inggeris. Lepas tu dia, kalau kita kata knowledgeable lah. Tanya dia pasal apa-apa kan, dia boleh cerita. Lepas tu kalau bercerita dengan dia, kayak lenggong, sampai lenggong tak habis. Saya cakap betul. Dia macam saya lah, dia memang kuat borak. Kuat borak. Daripada Rawang pergi Balai Pandan, sejam setengah. Tak habis cerita lagi tu. Sambung. Macam saya memang kuat cerita. Cerita pengalaman, ambil pengalaman orang, cerita untuk kita dapat kebaikan. Di Digest tu dia ada satu kolom, satu muka, laughter is the best medicine. Jadi dia cerita lah jok-jok orang putih ni. Dia cerita macam satu cerita pendek tapi dia memang lawak. Kisah orang dengan doktor, kisah orang cakap dengan bini dia, orang kata lah bodoh lah. Tapi kadang-kadang hati tu dia perlu. Lepas tu kita kena perlukan kawan yang kelakar, kita kena perlu tau. Kawan yang kelakar ni perlu juga dalam hidup kita. Kalau kita dapatkan kawan yang serius jom minum. Dah, jom pergi, jam. Pening kepala. Serius je. Dah makan, aku bayar. Kau bayar. Dah, jom. Kenyang. Dah kenyang, makan lagi. Dah. Tentera. Tentera pun kelakar. Betul tak? Tentera pun ada kelakar dia. Tentera kalau komander tu buat kelakar, muka serius. Dulu masa belajar ITM kan ambil kursus tentera 2 tahun. Dia kata, bila Om panggil, dia bahasakan diri dia Om. Yang ketua ajar kawan ni, dia ajar kami, kalau saya 2 tahun lah. Dia bahasakan diri dia Om. Om ni, dia ni macam Jawa-Jawa lah katnya. Om apa? Orang apa? Panggil Om. Pakcik Indonesia. Dia keturunan Indonesia. Dia kata bila Om panggil, cakap, ya Om, kau kuat kata. Ni budak-budak lelaki kan. Ya Om, kau ni bahasa ni dia kata, Om punya kentut lagi kuat kata. Dia kata gitu tau. Budak nak ketawa tak boleh. Ya, nanti ketawa je. Kau nak dengar orang kentut, kau malam-malam kau datang. Lagi kuat dia suara kau dia kata. Dia kata gitu lah. Ingat lagi dia kata. Taklah kawat terhege-hege. Suara pun macam perempuan. Perempuan suara lagi kuat dia kata. Tapi orang sayang dia lah. Orang sayang dia. Memang orang sayang. Budak sayang dia. Budak nak ambil barisan ni, peluk dia nangis pun dia. Budak lelaki. Budak rok-rok pun nangis. Tapi dia memang cukup baik lah. Tapi kalau padang kawat kau siap. Dia suruh pumping, dia suruh lagi, dia suruh ini. Teruk kita kena. Jadi, dia kata sini ibadah ni, dia ada kaitan dengan ketenangan hati lah. Lepas tu perlu, kerana ada juga perlu kawan yang gila-gila sikit lah. Jangan gila betul. Gila betul pening dengan kita ni. Perlu kawan yang gila-gila, perlu ada gurauan sikit dalam WhatsApp group, perlu lah. Kenapa? Kesukaan itu dia kata membantu hati. Macam ni dia kata, kes ni dia katakan pasangan lah. Jadi pasangan ni dia perlu gurauan antara pasangan. Supaya dua-dua ni dapat menguatkan hati, menolong hati bertaat. Sebab hati ni kalau kita paksa ibadat, tak boleh gurau, paksa, lama dia bosan. Tu lama dia bosan tu.
Paksa belajar. Belajar pula serius saja. Tapi kalau banyak sangat ketawa pun tak boleh. Tak elok pula. Tapi kalau serius sangat lama dia penat. Dia rasa macam kena torture. Dia macam kena seksa belajar. Tu lain kali tak pernah tangan dia. Penat. Hati dia penat. Sebab apa? Dia tidak diberi akan kesukaan. Sama macam ni. Maka jika berikan akan kesukaan itu dalam setengah waktu. Maknanya kadang-kadang tu dia bersuka, kadang-kadang tu dia tak perlu pada kesukaan. Maknanya dalam dulu kalau Ustaz kata kan, macam Ustaz Rozaini kata, ada masa-masa ni para sahabat ni mereka makan dengan mewah. Bukan selalulah. Sekali mereka menjamu diri mereka dengan mewah. Antara dia sebab apa tau? Sebab ni. Sebab datang rasa gembira pada mereka pada sedikit kehidupan. Ada masa mereka berjumpa, berkumpul-kumpul. Supaya datang rasa gembira mereka pada belajar. Ni kita nak pergi PD ni, kita boleh jumpa. Tu hari jumpa kat Melaka. Jadi bila jumpa ni kita nak nampak nama dalam ni. Dia ni. Kita ada rasa seronok lah. Kalau kita tak jumpa, tak pernah jumpa, kita tak kenal kan. Cakap-cakap malam maya ni dia tak ada kesan pada hati. Jadi kalau pernah jumpa, pernah sembang, tahu latar belakang, sikit banyak dia bantu kita pada belajar. Dan dia kata, beri dia kesukaan dalam setengah waktu. Maknanya ada masanya beri dia kesukaan. Nescaya rajin ia pada setengah waktu. Rajin orang tadi tu, dengan dia bercampur gaul dengan pasangan dia, bergurau-gurau, atau dengan apa-apa saja benda yang lain, setengah waktu dia akan rajin beribadat. Dan beristeri itu setengah daripada disukai oleh nafsu. Jadi yang nak diberi kesukaan ni nafsu kita lah. Dengan cara apa? Beristeri. Beristeri. Atau apa saja yang boleh menyeronokkan kehidupan kita lah. Buatlah satu. Berbual dengan kawan ke tak apa. Tapi jangan lebih-lebih lah. Jangan lebih-lebih, jangan ada umpat-umpat. Itu dilarang lah. Ada masa kontak kawan, tanya WhatsApp, tanya khabar. Ada dulu kawan cerita, dia menghadapi kemurungan. Ini cerita pengalaman kawan lah. Dia ni sebab perniagaan dia jatuh. Dia dah hutang orang banyak, dia dah ambil barang dengan supplier. Tapi tak tahu macam mana dia ada bergaduh lah dengan adik-beradik dia pasal kedai, pasal harta. Menyebabkan dalam bergaduh tu, akhirnya tak tahu, tu bergaduh satu hal, perniagaan dia jatuh satu hal. Maksudnya ekonomi Malaysia lah agaknya. Jatuh. Dan dia kata dia murung selama 6 tahun. Dia kerja di sat rokok je. Sat rokok, makan, tidur, sat rokok. Dan hari raya pun dia kunci di dalam bilik. Anak dia datang pun dia buat tak tahu. Dan dia kata dengan anak dia yang kata dia. 6 tahun. Akhirnya bila dah 6 tahun tu, dia jumpa balik geng-geng lama, kawan sekolah, ada reunion, ada Facebook, maksud Facebook lah. Ada WhatsApp. Sampai isteri dia cakap dengan beberapa kawan-kawan dia. Cakap isteri beberapa kawan dia, dia pesan dengan kawan dia, bawa dia pergi mana-mana. Kalau pergi rombongan ke, ada perjumpaan minum teh ke, bawa dia. Sebab apa? Dia dah 6 tahun, dia tak cakap dengan orang. Even dengan bini dia pun cakap benda penting ni. Dengan anak tak boleh lah. Maksud anak belum kahwin lah. Lepas tu, kita pun dengar cerita tu, dia tak tahu yang isteri cakap itu. Doktor pesan dengan isteri dia mesti ada kawan balik. Macam mana dulu dia ada kawan. Sampai kena sakit jantung tau. Dia punya depression ni sampai kena sakit jantung. Lepas tu kalau kita terkurung diri, tak nak kawan dengan orang ini, kalau kita para wali, kita merasai Allah itu cukup untuk kita, okey, tak apa. Tapi kalau kita ni masih lagi bukan para wali, masih lagi kuali, macam saya lah. Jadi kuali ni memerlukan sudut untuk dia dinamakan kuali. Kuali ni masih memerlukan hidangan. Kuali ni masih memerlukan masakan untuk dia berkhidmat sebagai kuali. Kalau tidak, tak boleh. Buru kata gitulah. Jadi kesukaan tu, dia kata ibadat memang tak ada lah. Dia cerita dia pengalaman dia. Ibadat memang tak ada lah. Semayang pun tak ada mood. Memang tak ada mood ke tu lah. Padahal tu wajib. Ni kalau usia tua ni nak kena hati-hati dengan perkara ni lah. Dia mudah nak bawa pada sayu hati. Kalau tengok hujan pun sedih. Kan? Kalau tengok hujan sedih. Kenapa sedih?
ingat dulu banjir. Contoh lah. Bukan orang ngaji nasi lah, dia contoh ni. Mungkin orang masa tu umur 80, tengok hujan call je nasi. Dulu nangis. Aku terkenang haji dulu kita banjir. Bila lagi nak banjir? Janganlah bila lagi nak banjir. 80 tahun kalau banjir, kita tak angkat orang dah, orang angkat kita. Boleh dah Tok Labut lagi balik. Aku teringat haji dulu kita banjir. Buku kita, kitab kita hanyut. Masa tu ustaz pun dah meninggal dah, 80 tahun. Hati rasa mudah rasa sayu tau. Sekarang pun kadang-kadang rasa sayu kan. Tengok anak-anak dah besar, rasa dulu budak-budak kecil. Kita rasa sedih. Dulu besar ni, sekarang ni sibuk pula, begitu-begitu. Memang orang kata sekali air bah, Melayu kata apa? Sekali pasti berubah. Itu boleh bahasa tu lah. Sekali air bah, sekali pasti berubah. Sekali nanding banjir, sekali bantuan banyak dapat. Dia memang itu dah bahasa dia. Ada orang dapur gas berapa? 8 kat rumah. Ada orang dapur gas 8 kat rumah. Boleh buat kedai 8. Kalau aku lah orang bagi, aku ambil je lah. Dia nak bagi, aku ambil lah. Jual online. Kalau ada orang hantar pun tak tahu. Tiba ada je kat depan rumah. Itu dia macam para wali tu. Tiba datang rezeki depan rumah. Rezeki tu Ustaz. Boleh jual online Boleh jual online. Itu rezeki lah, rezeki. Tapi ada orang jual, dia orang beli barang lain. Silam ke apa, tak apa. Bila orang bagi kita nak buat apa pun tak apa. Nak bagi orang balik ke, nak jual ke, nak apa pada hak milik kita. Janji kita jangan curi lah. Orang pula bagi dapur gas ni. Ada tak orang bagi handphone dia dah bagi? Ada? Ada orang bagi iPhone ke, berebut. Aku pun nak datang kalau iPhone. Ada orang bagi handphone? Dapur gas? Kipas? Kipas kurang Dapur gas, rice cooker. Tong gas ada. Tong gas pun ada. Paling banyak Toto lah. Tak ada orang bagi satu set. Bagi almari. Silam ada. Selimut Toto lah. Okey lah tu. Mana tahu nak beli motor ke apa ke. Okey juga. Tu kesukaan ni maknanya perlu kita kena create lah. Dia ni dulu masa murung kan, saya tanya dia kenapa jadi kan. Dia kata memang silap dia lah. Dia blame semua orang atas kemurungan dia. Dia blame anak dia blame isteri dia. Sekarang dah okey lah, dia ada cucu kan. Jadi dia selalu pergi rumah cucu dia datang. So dia kecil lagi lah. Dua orang cucu dia. Jadi bila dia kata dia salahkan semua orang, akhirnya dia rasa dia betul. Tapi akhirnya dia rasa dengan dia rasa dia betul pun benda ni tak selesai. Terukuk sampai kena sakit jantung. 6 tahun saya dengar cerita dia 6 tahun. Masa tu kita pun tak tahu dia sakit. Masa tu tak ada FB, tak tahu nak berhubung kawan, tak tahu. Padahal sama-sama mengaji dengan saya tu, kawan baru. Tapi sekarang dah okey lah. Dah nampak riang lah. Hidup dia nampak riang. Tu rupanya kesukaan ni dia pengalaman lah kalau cakap kan. Kalau kita ada masalah yang besar kan, kita berserabut, kita nak ibadat pun kita mood tu tak ada tau, betul. Memang guru tu cakap betul. Kita nak pergi belajar pun malas kan. Kita lagi suka duduk rumah, diamkan diri. Kita orang nak datang pun kita tak bersedia nak terima. Betul tak? Tapi kalau hati kita ni normal, ada kesukaan, itu yang dia kata tu bergurauan dengan isteri, bersama-sama dengan keluarga. Tu orang buat family day, apa benda semua tu. Atau kita ada benda yang kita seronok dalam hidup kita lah. Kita ada sesuatu yang seronok. Lukis ke, apa benda ke, tapi jangan lukis benda-benda tak elok lah. Lukis pemandangan ke, lukis objek ke, dari seni. Ini semua ni hiburan lah. Nasyid ke, buat sajak ke, buat lirik ke, buat apa ke, buat pantun ke. Apa-apalah.
apa-apa kegemaran. Suka pada kereta ke, tak apalah. Janji jangan membazir-bazir lah. Suka, macam War suka apa War? Gali kubur. Dulu bila apa? Burung. Murung, murung. Tu, orang gurau pun kita tak tahu. Tu murung. Belajar lagi lah. Nak jumpa orang tak suka, dia umur ustaz menyampah. Memang betul. Lepas tu jangan sampai kira. Dia kacau hati satu hal. Memang bila hati ni dia tak ada kesukaan, dia tak boleh nak pergi ibadah. Ini yang kita nak kata lah. Ni kita nak kata. Maknanya kalau ada meninggal isteri, meninggal suami, meninggal anak, jangan sedih lama-lama. Buat sesuatu. Dulu mak saya dulu masa bapa saya meninggal, umur dia 50 lebih. Bukan tua lah. Tapi macam dah tua juga lah, 50 lebih kan. 50 berapa? 52 kan? Mak saya meninggal 84, umur 84. Bapa saya meninggal masa mak saya umur 52, bapa saya umur 59. Itu lagi bagi kita lah. Masa rehat lagi. Tiba tahu dah kena kanser. Kena kanser tu setahun jugalah. Pulang masuk hospital, lepas tu meninggal. Mak saya ni, dia punya, bapa saya ni dengan mak saya, dia memang kuat gurau tau. Memang kuat gurau. Habis tu, dia punya sedih sampai sakit dada tau. Sakit dada satu sebab dia jaga hospital. Saya dengan dia gila jaga bapa hospital. Kami dulu, hospital ada kursi yang lipat-lipat tu tau. Kursi lipat lah, tarik, krek. Jadi, situlah duduk. Kadang-kadang suruh mak balik lah. Nanti mak sakit, mak balik satu hari. Saya jaga bapa saya. Tu mak saya datang, tapi kebanyakan masa dia lah. Dia pun kerja tu. Kadang ambil cuti. Kira mak tadi ambil cuti. Duduk. Saya ambil kerja, kadang-kadang ambil motor, masa tu tak ada kereta. Ambil motor, ambil mak dekat tinggal motor mamak, ambil kereta abah ni, bawa mak pergi hospital. Nanti balik letak kereta abah kat rumah mak, ambil motor balik rumah. Rutin tu 3 bulan. Kadang-kadang sampai nyanyuk tau. Sampai letak motor, pergi hospital. Mana mak aku ni patah balik. Pernah jadi gitu. Saya punya, masa tu bapa saya sakit, saya punya celaru mengenangkan mak saya nak kena jaga dia kan. Sampai saya jadi bingung tau. Sampai kat pejabat, saya nak turun pejabat kan. Pas kerja ni, kat pintu kan, pintu office, gate kan. Lepas tu luar tu toilet. Saya pergi cari, pas ni, pergi cari pintu nak buka toilet. Lepas dia kata, apa kau ni? Bingung tau. Kenapa kita nak cari pintu nak buka toilet ni? Kalau toilet ni tak ada buka je. Nak cari tip. Saya ingat lagi dah punya kalang kabut dah. Punya kalang kabut masa tu berfikir nak pergi sana, pergi sini. Pergi sana, pergi sini. Jadi bila meninggal, mak ni nampak sedih. Nampak dia sedih sangat. Lepas tu ada makcik Ani depan ni. Dia kata, Makcik Ani ni, dia muda lah. Dia panggil mak saya makcik. Saya pun panggil dia makcik. Panggil dia Kak Ni. Saya panggil dia Kak Ni. Dia kata, Acik kena buat sesuatu. Supaya tak sedih sangat, dia kata. Lepas tu dia ajak abang ipar saya, dia pergi sekali, pergi Sungai Buloh cari oket. Oket pun oket. Jadi dia tolong buatkan, abang ipar saya buatkan rak. Kan oketnya rak kan. Mak saya ni, dia tak ada minat sangat. Tapi dia suruh beli oket. Lepas tu ajar tanah cara oket ni kan. Supaya dalam 6 bulan ni mak saya ada benda yang kesukaan ni. Kesukaan. Dia takut mak saya ni sedih sangat lah. Itulah maknanya. Takut sedih sangat. Nanti yelah duduk. Masa tu cucu pun tak berapa ramai lagi. Duduk pun cucu pun ada cucu. Ada cucu duduk dengan dia. Tapi cucu pun dah besar-besar juga tu. Bukan cucu dia yang riuh ni cucu budak-budak. Cucu dah besar-besar ni dia hal ni lah. Dia budak-budak besar, dewasa, remaja. Itu yang saya cerita dalam pengalaman. Ni mak saya ni pun dia cik Nang happy? Yelah. Tapi yang kat rumah tu bukan kecil-kecil. Macam baby lah. Darjah-darjah lah. Anak kakak saya ada tapi dia darjah-darjah. Tapi mak saya kata lah, dia kata suami dengan cucu tak sama. Dia cakap lah sampai tadi.
Suami ni lain, memanglah apa-apa pun tak lama, betul tak? Tapi dia tu lah yang dia mula aktif. Dia sebenarnya dia aktif juga. Dia makin aktif lah kat surau. Dia jadi ketua Biro Agama UMNO. Orang dulu UMNO lah. Orang dulu UMNO original punya. Betul-betul memperjuangkan ni. Dia ajar orang suruh dia ajar marhaban. Kakak saya ni pandai ni, sekarang kakak saya lah ajar marhaban kakak saya. Ajar marhaban. Jadi dia aktiviti lah. Lepas tu macam ni dia kata gini hati itu memerlukan kepada kesukaan. Kalau tidak ada kesukaan pada pasangan, itu yang payah tu. Tengok suami menyampah, tengok bini menyampah, ni payah. Rupanya dia mengganggu kepada ibadah. Tengok anak menyampah, tengok orang luar menyampah. Ni lama nanti takut datang murung lah. Masa tu duit ada pun tak guna. Sihat pun tak guna. Tapi hati tak sihat. Hati tak sihat. Tu Tuan Guru kata apa? Kalau selalu sakit hati, tanda hati itu sakit. Hati sakit maknanya hati ni dia tak ada zikir. Dia tak ada ibadah, dia tak ada makanan, dia tak sihat. Kalau selalu sakit hati, tanda hati itu sakit. Tu Tuan Guru cakap itulah. Rupanya kesukaan dalam kehidupan ni, dia banyak membantu kepada ibadah. Lepas tu perlu ada kawan-kawan, kadang-kadang perlu ada kawan yang gila-gila sikit lah. Yang buat lawak, perlu kau. Dia kata aku tak nak lah dia ni lawak bodoh. Kadang-kadang lawak bodoh ni perlu juga. Betul. Kadang-kadang lawak bodoh ni perlu. Supaya hati ni dia boleh terhibur lah. Kalau serius pun suami serius, sama lah juga. Suami serius, isteri ni tak dapat kesukaan. Suami balik je, makan. Apa? Nak makan apa? Maggi, telur. Amboi. Maggi. Tak ada gurau-gurauan itu, gurau-gurauan itu tidak ada. Bila tidak ada, maknanya kesukaan yang diberi pada hati ni, yang menyebabkan hati ini setengah masa dia suka, setengah masa dia taat. Yang tadi kata ni. Jadi bahagian suka tak ada, dia hanya kena pada bahagian taat. Dan bila penghayatan ini, kadang-kadang memanglah manusia biasa ni, penghayatan taat ni kadang kurang. Semayang ni kadang-kadang ada masa dia lari, ada masa dia tetap. Maksudnya bertarik tali dalam proses tu lah. Jadi dia memerlukan kesukaan supaya dia tidak datang rasa segan pada ibadat. Segan ni maknanya, segan ni tak nak buat lah. Tak nak buat lah. Lepas tu gurauan tu macam Rasulullah ni dia pernah lumba lari dengan Aisyah. Kan dia katakan. Kadang-kadang Aisyah kata kadang-kadang aku menang, kadang-kadang dia menang. Dan dia kata pernah Rasulullah ni memotong dia ketika berlari. Lepas ni bolehlah bawa ayam ni jogging. Langat. Tengok siapa kuat. Takut dua-dua masuk hospital lah kan. 2 kilometer tak perasan. Kadang dia bagi Aisyah menang, Rasulullah ni. Aisyah kata dia bagi aku menang. Macam kita dengan budak-budak lah. Masa tu Aisyah ni dia muda, dia sangat muda. Macam budak-budak lah, dia tumbuk kita bawa jatuh tu lah. Kadang dia bagi aku menang. Kadang-kadang Rasulullah memotongku lari ni dan berkata, aku menang, ini dendam aku yang semalam kau kalahkan aku. Ini macam revenge lah. Ini macam aku untuk balas dulu kau kalahkan aku, sekarang aku menang. Dan mereka berketawa sama-sama. Dan banyak cerita Rasulullah ni dia bergurau dengan isteri dia. Macam dengan Hafsah kata aku pernah tolak air pada Rasulullah. Tolak air lah. Mandi dalam bekas, nak mandi wajib ni. Dan gurau-gurau tolak air. Gurau-gurau tolak air. Rasulullah itu manusia yang paling utama dan dia pun ada gurauan. Dia pun ada gurauan dengan isteri dia. Lepas tu Sayyidina Umar kata, dia kata serendah-rendah akhlak pada saudaramu, kamu tunjukkan mukanya ceria. Sekarang ni tak boleh tunjuk lah. Senyum ke, masam ke, sama. Kita tegur dia, Assalamualaikum, ada dia gerak-gerak dalam. Tapi dia senyum ke, dia apa ke tak tahu. Lepas tu sekarang ni kena pakai skinner mata.
Kalau senyum, mulut tak senyum, mata je. Mana kalau senyum, orang kalau senyum kan mata dia sepet. Kan, orang senyum dia sepet. Jadi senyum juga, tapi kena kuat sikit senyum. Jadi orang nampak kita senyum. Kenapa? Sekarang mulut kita dah tertutup lah. Kalau kita senyum sikit, mata kita tak berubah. Nanti orang kata, oh sombong. Orang kata sombong. Kalau mata bulat boleh lah. Mata sepit macam aku tu dia sepit lagi. Susah je pun. Nanti orang pandang, oh sombong ustaz dia. Nak sombong mata aku dah sepit. Kalau sepit lah. Tu nama apa tu? Kesukaan. Lepas tu kalau orang dia suka berbual, dia suka gurau kan. Dia kata seronok. Kita seronok lah. Seronok berbual dengan dia. Seronok bercerita dengan dia. Kenapa? Hati tu mendapat kesukaan pada setengah masa dan menyebabkan dia akan taat beribadat kesukaan pada setengah masa lagi. Di sini, khusus di sini, kesukaan bergurau-gurauan dengan pasangan. Yang menolong akan rajin pada berbuat ibadat. Tolong dia rajin pada buat ibadat. Okey. Jadi peranan ni dia kata ni, kesuka-sukaan ni, kita tambah nota ni, dia punya peranan yang besar, yang orang tak tahu, rupanya perlu, peranan dia kata, bersuka-suka ni, dalam kitab ni dia khusus dengan pasangan. Sebenarnya benda ni banyaklah cabang dia. Lagi bersuka itu bukan maksiat, okey, tak apa. Lagi bersuka itu bukan maksiat, tak apa. Berperanan dia kata, dalam bahasa lain di situ. Berperanan, menolong, rajin. Ada berbuat ibadat. Menolong rajin pada berbuat ibadat. Jadi salah satu benda yang menolong ni dikatakan apa? Dikatakan hendaklah engkau, dia kata, bersuka-suka dengan pasanganmu. Online ni dengar ke suara saya? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Oh, sinyal. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Clear. Bandin. Oh, lama tak nampak Bandin. Ada Ustaz, ada. Orang tanya Bang Bandin pergi mana, pergi ke laut tak balik-balik. Cuma kan saya sekarang ni Ustaz, saya sibuk sikit lah lepas ni. Oh sibuk. Okey, tak apa. Tapi ada ruang lah untuk saya nak dengar-dengar ni. Okey, Alhamdulillah lah. Dengar tepi laut tak apa Bandin. Yalah. Minum-minum pagi tepi laut tu kat Mersing tu, boleh dengar-dengar tak apa. Tak apa Ustaz, gitulah. Sambil-sambil tu. Tapi saya banyak di masjid lah. Saya kuliah tak di apa, masjid. Bandin. Maghrib memang saya tak ada lah. Maghrib memang saya tak ada. Tak apa. Gitu. Saya buat itulah. Mana Ustaz berada dengan masjid berada. Alright, tak apa. Alhamdulillah lah. Sebab masjid saya sekarang ni dia tengah mengajar di bawah buku belajar musikah hadis. Musikah dia. Sama. Dia pertama, Alhamdulillah. Follow lah Bandin. Every kelas tu follow. Beli kitab, beli buku catatan macam biasa lah. Saya buat macam tu lah. Tu pagi tadi pun semai subuh pun ada kat kuliah ni. Pagi tadi. Di mana? Di hari-hari kerja? Saya dia masjid kat Rompin tu. Ada kuliah subuh. Okey tu. Alhamdulillah. Alright. Okey, kita cakap tadi dia membantu pada kerajinan berbuat ibadat. Apa benda ni? Kesukaan ni kata ni. Seperti makan dan minum itu disukai oleh nafsu yang menguatkan bagi berbuat ibadat. Maknanya sekali makan benda yang sedap lah. Sekali makan benda sedap. Moga-moga dia membantu menyukai pada berbuat ibadat. Kata Sayyidina Ali, Ruhul Qulub. Qulub ni hati . Ya muqallibal qulub. Qulub ni hati. Fa innaha idza qarihat ummiyat itu baca ummi tau. Sebab sabdu tu bawah. Tulisan dia kadang-kadang begitu.
Jangan baca ummah. Ummi. Ummiat. Sukakan olehmu akan hatimu dengan pekerjaan yang diharuskan bagimu seperti makan, minum dan jima. Minum. Apa wah? Minum ais. Saya dah dapat minum ais gigil tu. Itu lagi dia pernah gigil tu. Ada apa minum ais? Apa? Suka apa? TO. Tak apa, minum TO. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah apa-apa. Dengan niat menyukakan sedikit pada setengah nafsu ni, dia akan merajinkan sedikit pada tengah ibadat. Itulah. Berbual lah tak apa. Bergurau lah tak apa. Tapi apa pun ada had lah. Kalau kita minum air 20 gelas satu hari pun masuk besar tu. Jangan main. Betul tak? Mudarat juga. Makan nasi banyak-banyak pun mudarat juga. Tapi mesti ada benda yang menyeronokkan lah. Kalau gemar masak, masak lah. Kalau gemar buat apa, buatlah. Tapi jangan berlebih-lebihan lah, itu je lah. Jangan sampai solat tak qada, Quran tak baca kan. Asyik buat itu je. Bela ikan, bela. Hukum dia harus dalam kitab. Bela ikan dalam kolam, bela. Apa-apalah yang menyukakan hati kita, buatlah. Kenapa? Moga-moga dia membantu kepada setengah daripada taat dan ibadat. Okey. Maka bahawa sungguhnya hati ini bila digagahi akan dia dengan berbuat ibadat yang tiada disukai itu selama-lamanya, nescaya buta ia. Paksa belajar, paksa. Tak ada break. Tak ada break ni maknanya tak ada buat benda yang lain yang seronok lah pada nafsu. Terus sekali tu bawa isteri pergi jalan lah. Dan tak ada orang dengan kita gurau-gurau ke apa ke, itu akan menambah rajin pada ibadat. Niatkan itulah. Niatkan saranan yang ulama kata lah. Kalau mana? Bermula yang banyak umat ini, itu yang lebih banyak tuan. Maksudnya ada kaitan. Ada kaitan lah. Ada kaitan begitu. Kesukaan. Kalau orang tu suka kahwin ramai, kahwin lah. Apa-apa kena tanggung sendiri lah. Itu kaitan hujung tu dah cakap lah. Ada kaitan. Maknanya kalau lagi ramai isi lagi seronok. Kejap dengan orang ni, kejap dengan orang ni. Tapi kalau masa nikah tu pakai helmet lah. Itu dah betul saja. Helmet ada silim. Tahan sikit lah kepala. Tapi kalau boleh, tak apalah, jalan lah. Itu keseronokan dia. Harap keseronokan tu membantu taat. Kena niat tu lah. Kalau keseronokan tak bantu taat pun tak guna lah. Tak guna. Maknanya ada masa, terutama dulu kawan kan. Bos kerajaan ni. Dia kata dengan saya, Haji, kita ni dah tua. Dah kedut, kena selalu gosok, dia kata. Benda kedut kena gosok. Dia kata, kena gosok. Kena banyak gosok. Mana banyak gosok ni, kena banyak pujuk-memujuk sama-sama lain, dia kata. Betul lah maksud dia tu. Betul juga dia kata dia tu. Jadi, kalau pergi jalan, duduk dua-dua. Kalau cucu nak tidur, ni Tok Pa je bilik, jangan masuk Pergi dengan ibu. Tok Pa nak duduk di pantai dua orang. Jangan pakai bikini kot lah. Ngeri je tengok ni. Atau pakai seminsang, kalau badan macam orang ni okey lagi lah. Kena boncet-boncet geli orang tengok. Buaya pun tak nak mendarat dia. Ustaz, tengah orang tu dia nak hiburkan hati dia, dia pergi kelab dandut Ustaz. Macam mana nak elak Ustaz? Boleh. Dandut tak boleh. Itu dia kata berhibur itu selagi bukan padanya maksiat. Saya ada dengar lah, memang berlaku kau. Kadang-kadang kesian mati suami. Lepas tu sampai jiran-jiran komplain tau dekat satu penduduk. Dia pun nyanyi malam-malam lagu-lagu peras ni lah. Lagu-lagu era Padira yang peras ni. Aku kesepian, dia nyanyi rumah tau. Duduk flat.
Sampai orang komplain tau. Orang komplain pada JMB. JMB kan management yang jaga Pasar Puri. Minta JMB ketuk rumah beritahu jangan nyanyi kuat-kuat. Tengah malam buta, pukul 1 pagi menyanyi. Aku kesepit lagu-lagu orang peran ni. Dia nyanyi dengan penuh perasaan tau. Padahal dia ada jawatan cikgu, dia kerja cikgu. Tapi kita faham lah keadaan dia kan. Tak tahulah dia mati suami ke masa tu atau dia ni beras. Dia mati suami ke? Berpisah. Bercerai kan? Bercerai. Mati suami bercerai. Lalu bercerai ni lagi luka kadang. Mungkin pasangan dia dah kahwin lain ke. Hari-hari nyanyi tau. Lepas isyak je, dia nyanyi. Lama tu. Kesian. Kita saya satu segi saya kesian lah. Kesian. Kita tak alami apa dia alami kan. Dia berpisah lah. Dia bercerai. Kesian. Lepas tu, nak kena tolong dia. Dia nak hilangkan stres tu. So dia nyanyi. Tapi nak tolong juga dia pada ibadat. Kesukaan tu yang dia ada. Tapi kesukaan jalan tu tak betul lah. Nak tolong dia, bantu hati dia dengan ibadat. Lepas tu kena pergi belajar agama. Kena gini. Banyak orang pergi karaoke. Karaoke ni kira macam, kalau ulama kata macam makan Panadol lah. Pening, makan Panadol, dia baik. Jadi dia pening balik. Macam orang pergi disco lah. Ramai orang pergi disco tu ni lah. Memang waktu tu gembira lah agaknya. Tapi balik tu dia berduka balik. Kedukaan tu dia tak hilang. Apa kedukaan tu kat hati. Jadi isi hati tu dengan taat, dengan zikir. Dan yang bergembira tu biar bendanya jangan salah. Dengan dosa lah. Ada hobi-hobi pun tak apalah. Lepas tu kita nampak kalau terapi kan. Terapi dekat pusat rawatan ni, Tanjung Rambutan ni apa semua ni. Kan dia orang buat kebun, nampak tak? Kan ada kerja kan, dia ada kerja. Lepas tu mana yang minat kebun, dia ajak berkebun. Dia ajak berbual kat kebun. Itulah rawatan dia. Sampai dia makan ubat penenang lah. Kenapa? Dia mesti ada benda yang diminat yang menyukakan hati dia. Lepas tu dia ajarkan sembahyang jemaah. Kan mereka tu ada program-program dia lah. Bagus. Akhirnya kadang-kadang mereka keluar, mereka sembuh daripada kemurungan. Tapi ada aktiviti. Kadang-kadang keluar daripada pusat tu pandai mengukang. Sampai peringkat tu kan. Itu dekat apa? Darul Atik. Masa kami pergi dulu. Ustaz Hairul tu. Ustaz Hairul ni anak didik yang jaga, yang ajar budak-budak lah. Selepas generasi Ustaz Ghazali ni, dia lah. Ada lalu seorang. Dia katalah kat sini ada berapa orang gila dia orang jaga. Lepas tu lalu seorang. Itulah dia tu. Tunjuk lah seorang. Masa tunjuk ni kalau lalu je. Nyanyi lah dia tu. Dia selagi, orang tahu tunjuk dia kan. Aku ngeri juga dulu. Lelaki. Yang perempuan tu yang seorang lagi tu. Yang perempuan je dekat luar. Pakai tudung labu ni lepas makan sarukuk. Senyum seorang tengok jalan raya. Dulu kami datang, kami masuk, tak ada orang. Mungkin pelajar cuti. Jadi kami makan kat luar. Nampak akak ni pakai tudung labu. Bawa beg, lepas makan sarukuk. Senyum dia. Saya kata dengan rumah saya ni daripada dalam ni, daripada tempat ustaz ni. Saya agak lah. Lepas tu masa kali kedua, jumpa pula ustaz berbual bawa misalnya di sini. Beri sumbangan barang. Lepas tu adalah Jazu, Kak Zu dengan Kak Ina ikut lah dengan suami. Kak Zu bawa dia punya anak. Dia kata, yang perempuan pun, tu saya ingat tu. Dia kata tu dah okey. Dulu dia kata orang gila sini, bogel lagi dalam kampung je. Ustaz Ghazali ni pukul 2 pagi pergi kejar. Angguk ni, dia kata sebab keluarga dia tak terima. Hospital pun tak terima. Dah teruk sangat. Jadi, satu, ada tu dia kata gila dia kecil. Baik Ada Ustaz ni- tak dapat masa tu Ustaz, kalau tidak suspend. Ada tu masalah apa, dia kata berniaga lingkup. Dia tu dah dia kata. Tertipu. Berjuta-juta tertipu. Jadi dia punya peras tu sampai jadi murung. Murung satu hal jadi gila. Jadi gila. Saya tengok dia makan betul di sarupuk. Jarang lah nampak perempuan di sarupuk kan. Kalau kat warung Melayu lah. Kalau kat pub tu tak tahu lah. Kalau kat pub, kalau dekat coffee house tu mungkin lah. Orang sarupuk perempuan kita tak heran. Ini pakai tudung labu juga. Pakai jubahan. Lepas tu sarupuk senyum tu. Wah, senyumnya pisau ni. Suspend kan? Orang rumah memang takut kan?
Lepas tu dia pandang Mana satu Ustaz hari tu? hari tu dia ada tapi dia jauh. Dia tak lalu depan kita. Dia lalu, saya nampak dia jauh. Daripada jauh lah. Dan dalam kedai tu, dia tak ada. Selalu. Sebelum saya datang tu dia ada kedai. Lepas tu dia pandang isteri saya depan semacam je. Oh, tu yang ngeri tu. Dia lengan dia cukup manja. Dia orang tak waras ni, dia punya tindakan ni unpredictable tau. Tak sangka. Dia boleh tiba jerit, boleh tiba dia senyum. Ni yang kadang-kadang macam saya ngajar tu lah. Ngajar dekat Mukhlisin. Hari Khamis tu. Khamis kedua keempat tu. Itulah. Lagi setengah jam nak habis, ada orang masuk pakai beg. Beg ni, beg laptop. Beg. Lepas tu ambil kursi yang bulat ni, duduk. Kita mengajar kat situ, dia tak duduk sini. Dia buat gini tau. Dia buat gini. Dia pandang. Ni beg kat belakang ni. Beg besar, tali apa tu? Lepas tu saya tanya, untuk nak habis lah, lagi 2 minit nak habis. Ada soalan. Dia angkat tangan. Masa dia angkat tangan tu, nampak ada cincin 5 jari. Besar cincin. Saya kata ni tok bohong mana ni? Besar cincin. Ustaz datang sini boleh diam tak? Dia kata. Oh. Dia kata, Ustaz boleh diam tak? Dia kata, tak ada lah. Masa tu saya tak tahu dia ni, tapi saya dah agak lah. Memang kenal dia. Ustaz datang boleh diam tak? Saya kata, sebenarnya nak tanya apa ni? Saya biasalah kontrol masuk. Sebenarnya soalan dia apa? Ustaz boleh diam tak? Dia kata. Lepas tu ada tiang, ada abang ni kat sini, dia kat situ, abang dia buat sini. Saya pandang lah, dia buat sini. Okey lah tu. Okey lah. Saya kata nanti dah lebih belajar, nanti jumpa lah saya kata. Nak tanya apa soalan. Okey, kita jangkuk. Dia suruh saya diam tau. Kalau kita tak tahulah kan. Lepas tu dia angkat tangan, sebelum tu dia buat sini. Saya nampak lah dia punya jari ni ada 3 cincin, ini ada 5. Mana orang normal pakai 8 cincin ni. Tok bomo dia pakai. Itu masa berubat dia pakai. Duduk begini. Lepas tu bila habis, dah habis baca doa, habis nak salam kan, dia bangun dulu. Wah, saya kata ni kan Mustar kena sediakan ni kuda-kuda ni. Dia datang saya bangun. Lepas tu cara dia urut tangan menakut tau. Baru itu. Saya tengok tangan dia je ke mana. Lepas tu salam. Terima kasih Ustaz datang. Terima kasih datang pula. Dia suruh aku diam. Oi, suspend betul lah. Muka nampak sedio tapi suspend juga. 40 kan? Dia ada tu? 40 kan? Nampak dia. Dia orang kata tekanan. Lepas tu, macam saya lah, mengajar-ngajar pun saya tak nak serius sangat tau. Mana tahu depan ni ada orang murung ke. Ustaz boleh diam tak? Mampu aku. Mana tahu online ni kan. Online ni macam-macam orang ada ni. Tiba kan ada soalan. Ustaz boleh diam tak? Dia tengok, dia tunjuk cincin dia. Pesan. Apa 9 lah? Alamak. Okey. Nanti kita sambung. Seronok Ustaz dengar cerita Ustaz. Cerita pengalaman. Betul. Pengalaman menarik. Tanduh. Kata Sayyidina Ali. Baca balik tu, perkataan Sayyidina Ali tu. Lepas tu baca. Dan tersebut dalam khabar. Lazimlah orang yang berakal itu ada baginya 3 saat. Khabar ni kata-kata ulama' yang memberitahu cerita tentang satu benda. Itu nama tersebutlah khabar. Okey, cukuplah. Lagi depan ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sembilan. Terima kasih Ustaz. Tadi tengok jam dah tengah dia belum sembilan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.